maju daripada segi teknologi dan ekonomi. Jepun mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan mempunyai cabang sendiri iaitu eksekutif, legislatif dan judisiari. Bagi Korea Selatan pula merupakan sebuah negara yang turut maju dalam bidang industri dan kebudayaan. Korea Selatan mengamalkan sistem berpresiden dan mempunyai Perdana Menteri yang tersendiri. Jepun terdiri daripada 4 kepulauan terbesar iaitu daripada Honshu, Hokkaido, Kyushu dan Shikoku. Jumlah penduduk Jepun adalah 118 juta orang dan kepulauan etnik yang terdapat di Jepun adalah yang utuh. Kebebasan beragama telah diamalkan menjadikan Jepun membenarkan semua agama untuk dianuti. Seterusnya ialah Korea. Bagi Korea Selatan pula, ibu negara mereka ialah Seoul dan mempunyai populasi lebih daripada 9.9 juta orang. Kumpulan etnik di Korea terdiri daripada mereka sendiri iaitu seramai 99%. Manakala pegangan agama mereka adalah pelbagai dan majoriti mereka adalah terdiri daripada Buddha, diikuti dengan Katolik dan Kristian. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai sosioekonomi di Jepun dan Korea Selatan. Sektor ekonomi utama yang dijalankan di Jepun adalah industri elektronik di mana ia dikenali sebagai salah satu industri yang terbesar yang bersaing sengit dengan negara-negara lain. Sebagai contohnya, syarikat Jepun telah bertanggungjawab untuk beberapa inovasi penting dengan mempelopori radio transistor, komputer riba dan LCD. Selain daripada itu juga, Jepun merupakan negara yang maju dari segi sektor ekonomi automotif. Jepun berjaya mengeluarkan pelbagai kereta yang berjenama untuk dipasarkan di seluruh dunia. Bukan itu saja, Jepun merupakan negara yang mendominasi sistem ekonomi yang berasaskan robotik. Korea Selatan merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem ekonomi campuran yang sangat maju terutamanya dalam sektor perindustrian yang berkaitan dengan automotif, teknologi dan telekomunikasi. Industri automotif di Korea Selatan dikatakan telah menjadi negara yang kelima terbesar di dunia dari segi pengeluaran dan terenam terbesar dalam pengeksportan. Namun begitu, Korea Selatan telah mengalami Korean Wave atau dikenali sebagai gelombang Hallyu yang bermaksud peningkatan populariti budaya Korea Selatan secara global yang dikatakan berlaku seiring dengan penyebaran drama Korea dan K-pop di Asia Tenggara dan seluruh dunia yang mampu meningkatkan ekonomi dan sektor pelancongan di Korea Selatan. Merupakan negara kesatuan berdemokrasi berparlimen dengan raja berperlembagaan. Maharaja yang memerintah sekarang adalah Naruhito. Dalam perlembagaan Jepun telah menspesifikasikan kuasa eksekutif terletak pada kabinet, kuasa perundangan terletak pada diet, manakala Perdana Menteri adalah ketua negara yang dipilih dari kalangan ahli-ahli diet. Fumio Kishida yang mewakili Liberal Democratic Party telah dilantik sebagai Perdana Menteri pada 2021. Parlimen di Jepun mengamalkan sistem pentadbiran bicameral di mana Jepun mempunyai diet kebangsaan atau Dewan Negara sebagai Dewan Tertinggi, Dewan Rakyat Shugiin dan Dewan Ahli Majlis Sangiin sebagai Dewan Rendah. Korea Selatan merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Korea Selatan juga mempunyai gabungan antara sistem berpresiden dan sistem berparlimen. Han Duck-soo merupakan Perdana Menteri Korea Selatan dan Yoon Suk-yeol pula merupakan Presiden di Korea Selatan. Badan eksekutif di Korea Selatan diketuai oleh Presiden dan ia bertindak sebagai ketua negara dan menjadi wakil luaran bagi Korea Selatan. Presiden ini akan dipilih oleh rakyat dalam tempoh 5 tahun sekali. Isu terkini mengenai legislatif yang kumpulan kami telah pasti adalah mengenai perubahan akta. Yang pertama di Korea Selatan iaitu perubahan akta piawaian buruh Korea Selatan. Seperti yang kita tahu, Korea Selatan ini terkenal dengan budaya gila kerja. Oleh itu, ia membawa kepada perubahan masa kerja yang dilakukan pada tahun 2018 iaitu kerajaan Korea Selatan telah meminda dan mengehadkan waktu kerja pekerja daripada maksimum 68 jam kepada 52 jam seminggu. Manakala di Jepun pula, perubahan akta yang dilakukan adalah mengenai penggubalan undang-undang berkaitan kanak-kanak. Ia bertujuan untuk berusaha meningkatkan sokongan terhadap kanak-kanak dan keluarga dan ia akan berfungsi sebagai badan pusat untuk melaksanakan dasar berkaitan kanak-kanak untuk melindungi kanak-kanak daripada didera dan untuk mengurangkan kemiskinan kanak-kanak serta menurunkan kadar kelahiran kanak-kanak. Terdapat beberapa isu yang telah kami kenal pasti iaitu isu rasuah. Jepun dan Korea merupakan negara yang dikatakan mempunyai nilai integriti yang tinggi, tetapi masalah rasuah masih tidak boleh dielakkan. Di
Di Jepun, Yoshiro Mori iaitu bekas Perdana Menteri Jepun telah terlibat dengan kes rasuah. Pada September 2022, beliau telah mengetuai jawatan kuasa penganjur Sukan Olimpik dan Paralimpik dan telah disabitkan kesalahan terhadap rasuah menerima wang daripada dua syarikat disebabkan membantu mereka untuk dipilih sebagai penaja acara sukan. Di Korea pula, bekas presidennya iaitu Park Geun-hye telah disabitkan kesalahan menerima rasuah ketika menjawat jawatan sebagai presiden. Beliau didapati bersalah atas tuduhan menerima rasuah berjumlah puluhan bilion won daripada pemimpin utama firma demi keuntungan diri sendiri. Beliau juga dikatakan turut menerima rasuah daripada Samsung Electronics sebagai pertukaran untuk layanan istimewa. Seterusnya adalah perbandingan melalui latar belakang negara Jepun dan Korea Selatan. Perbandingan ini dapat dilihat melalui 3 perkara, iaitu melalui populasi, etnik dan juga agama. Populasi di negara Jepun adalah sebanyak 128 juta, manakala populasi di Korea Selatan pula adalah sebanyak 51.74 juta. Dan melalui etnik pula, di Jepun terdapat etnik Yamato Minzoku, etnik Ainu, etnik Ryukyu dan juga sedikit etnik Korea dan juga Cina. Manakala di Korea Selatan hanya mempunyai satu etnik, iaitu etnik Korea. Seterusnya adalah agama. Agama asal Jepun adalah agama Shinto dan majoriti mereka mengamalkan agama Buddhism dan juga Shintoisme. Manakala minoriti pula mereka mengamalkan agama Kristian, Sikh, Hindu dan juga Islam. Manakala di Korea Selatan kebanyakan mereka adalah tidak mengamalkan mana-mana agama. Mereka bersifat etis, tidak mempercayai kewujudan Tuhan terhadap penciptaan alam semesta. Dan minoriti mereka mengamalkan agama Buddha, Kristian, Katolik dan juga Islam. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan sektor ekonomi di Jepun dan Korea Selatan. Sektor ekonomi yang dipelopori oleh kedua-dua negara ini masing-masing mempunyai persamaan dan juga perbezaan. Jepun dan Korea Selatan menjalankan sistem ekonomi yang berbeza di mana Jepun mengamalkan ekonomi pasaran bebas, manakala sistem ekonomi di Korea Selatan pula adalah berdasarkan sistem ekonomi campuran. Antara sektor ekonomi, penyumbang terbesar terhadap kemajuan Jepun adalah dari segi industri elektronik. Jepun dikenali sebagai negara pengeluar elektronik yang terkenal kerana mereka telah mengeluarkan pelbagai jenis produk, misalnya televisyen, telefon bimbit dan juga komputer peribadi. Berbanding dengan Korea Selatan, negara ini berkembang pesat dari segi industri kebudayaan yang merupakan tonggak utama berlakunya peningkatan sektor ekonomi. Melalui industri kebudayaan ini, Korea Selatan dikenali oleh seluruh dunia dengan kewujudan drama dan K-pop. Persamaan sektor ekonomi di kedua negara ini adalah dari segi sektor automotif, namun jenama domestik yang popular di Jepun adalah Nissan, Toyota dan Honda, manakala di Korea pula adalah Hyundai, Kia dan Daewoo. Selain itu, persamaan sektor ekonomi di Korea Selatan dan Jepun ialah dari segi kemajuan teknologi dalam bidang robotik. Di Jepun, robotik dipromosikan oleh pihak kerajaan sebagai industri yang akan menjamin pemulihan dan masa depan ekonomi negara. Fanuc, Yaskawa dan Kawasaki merupakan beberapa syarikat yang mempelopori industri robotik di Jepun. Di Korea pula, bidang robotik banyak digunakan dalam operasi kilang, sektor kesihatan dan perniagaan yang bertujuan untuk mengurangkan jumlah tenaga kerja. Seterusnya adalah perbandingan melalui pentadbiran negara Jepun dan Korea Selatan. Melalui pentadbiran ini, kita dapat lihat melalui 3 perkara, iaitu melalui sistem pemerintahan, melalui badan eksekutif dan juga badan legislatif. Sistem pemerintahan di Jepun mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan di mana sistem raja masih lagi dikekalkan, walau bagaimanapun fungsi raja dalam autoriti politik diterhadkan. Manakala, di Korea Selatan pula mengamalkan sistem semi-presiden di mana wujud pemisahan kuasa di antara presiden dan juga Perdana Menteri. Seterusnya, aspek eksekutif. Eksekutif merupakan cabang daripada doktrin pengasihan kuasa di mana kedua-dua buah negara tersebut mempunyai cabang eksekutif dalam sistem pentadbiran mereka. Perbezaan cabang eksekutif ini dapat dilihat daripada ketua dan pemilihan kota badan eksekutif. Negara Jepun telah meletakkan Perdana Menteri sebagai ketua negara dan pelantikan Perdana Menteri Jepun dibuat melalui pilihan Maharaja dengan nasihat daripada ahli diet. Dalam eksekutif Jepun, Perdana Menteri memainkan peranan dan fungsi penting di mana Perdana Menteri diberikan tanggungjawab untuk melantik menteri-menteri yang lain dan mempunyai kuasa untuk menunjukkan jawatan mereka sebagai menteri. Perdana Menteri juga akan membentuk sebuah kerajaan melalui pelantikan menteri-menteri dan menyerahkan kepada Yang Maharaja untuk diserahkan. Justru, perkara ini berbeza dengan cabang eksekutif di Korea Selatan yang diterajui oleh Presiden, Perdana Menteri dan juga menteri-menteri yang lain. Pelantikan Presiden Korea Selatan akan dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya Presiden. Tanggungjawab yang dimainkan oleh Presiden dalam pentadbiran kerajaan adalah berkaitan dengan urusan hal ehwal perhubungan luar negara dan bertindak sebagai pelindung kepada perlembagaan negara. Presiden akan memegang jawatan selama 5 tahun di mana bekas Presiden tidak lagi layak untuk bertanding semula pada penggal yang akan datang. Seterusnya adalah cabang legislatif. Jepun dan Korea Selatan mempunyai cabang legislatif dalam pentadbiran negara mereka. Namun, terdapat perbezaan yang membezakan badan perundangan ini bagi kedua-dua negara. Perbandingan dapat dilihat daripada aspek sistem parlimen yang digunakan
digunakan, di mana Jepun mengamalkan sistem perundangan bikemeral, manakala Korea belum mempraktikkan sistem perundangan unicameral. Sistem bikemeral yang digunakan dalam negara Jepun, di mana Jepun mempunyai dua dewan, iaitu Dewan Tertinggi dan juga Dewan Terendah. Dewan Tertinggi ataupun Daik Kebangsaan ataupun Dewan Negara atau juga dikenali sebagai Kokai adalah Dewan Tertinggi, manakala Dewan Rakyat, Shukiin dan Dewan Ahli Majlis Sanggiin adalah Dewan Terendah. Seramai 465 ahli sebagai wakil akan dipilih bagi tempoh 4 tahun sekali, yang melibatkan 289 ahli dari kawasan pilihan raya dan 176 kursi lagi bagi perwakilan berkadar. Seramai 245 ahli daripada Dewan Ahli Majlis dipilih untuk tempoh berkhidmat selama 6 tahun dan separuh ahli lagi untuk tempoh setiap 3 tahun. 147 ahli dari jumlah tersebut dipilih daripada kawasan pilihan raya, manakala 98 kursi lagi untuk perwakilan berkadar. Hal ini berbeza pula dengan negara Korea Selatan. Korea Selatan pula mengaplikasikan penggunaan sistem perundangan unicameral ataupun satu dewan. Korean National Assembly atau Dewan Negara Korea Selatan merupakan perundangan yang tertinggi yang memainkan fungsi penting dalam badan perundangan di Korea Selatan. Korean National Assembly ditubuhkan pada Republik Kedua yang menyebabkan pembaharan Dewan Perwakilan Rakyat Korea Selatan. Seramai 300 ahli menganggotai Korean National Assembly dan berkhidmat selama 4 tahun. Seramai 253 ahli akan dipilih mengikut undian setiap 4 tahun, manakala 47 kursi lagi diperuntukkan kepada parti politik yang memperolehi 3% atau lebih jumlah undi dan kursi. Kira-kira 253 ahli dipilih dari daerah tunggal dan 47 lagi dipilih melalui perwakilan berkadar. Kesimpulannya, kedua-dua negara mempunyai jurang perbezaan yang besar, terutama daripada ekonomi dan pentadbiran. Namun begitu, perbezaan yang boleh dijadikan sebagai panduan untuk memastikan kekuatan dan kelemahan kedua-dua negara. Walau bagaimanapun, Korea Selatan dan Jepun boleh membentuk satu bersama yang baru. Jelaslah bahawa kedua-dua negara ditadbir dengan cara yang berbeza dan kedua-duanya mempunyai kelemahan serta kekuatan sendiri.